Okey bang, masuk bang. Okey. Ya. Terima kasih bang. Dah macam pengantin baru dah rasanya. Okey, saya baru saja tiba di Melaka, bandaraya bersejarah, negeri bandar teknologi hijau. Saya nak bersama dengan seorang tetamu istimewa. Sembunyi selepas ini, jom kita jalan-jalan Melaka dulu. Wah, Syahril bukan main seronok lagi ada dekat Melaka tu. Tengok dia pergi naik Menara Tameng Sari. Lepas tu dia pergi jalan-jalan. Saya tengok ada cencaluk tu dekat sana tu. Saya nak kirim 2 botol cencaluk, boleh? Okey, tadi Syahril ada katakan Syahril bersama dengan tetamu jemputan. Tetapi tetamu jemputan yang Syahril masukkan tadi tu sebenarnya ada di sebelah saya. Ni saya nak kenalkan. Orang Melaka juga ni. Yang berbahagia. Datuk Wira Omar Bekasi yang merupakan Ketua Pengarah Mampu. Apa khabar Datuk? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey Datuk, secara ringkasnya kan, apa sebenarnya yang berlaku dekat Melaka bersempena dengan Kapam 2014? Terima kasih Padri. Sempena persidangan Kapam Dwi tahunan 2014, pihak penganjur iaitu Mampu telah mengatur beberapa acara yang salah satu daripadanya ialah lawatan delegasi Kapam ke negeri Melaka, tapak warisan dunia yang akan berlangsung pada petang 19 hari bulan Oktober 2014. Lawatan kerja ini bermula dengan lawatan ke Pusat Transformasi Bandar, iaitu merupakan pusat setempat dengan pelbagai perkhidmatan. Dijangka akan mengambil masa lebih kurang dalam setengah jam. Dan selepas melawat ke Pusat Transformasi Bandar, peserta ataupun delegasi Kapam ini akan dibawa menaiki river cruise, menyusuri sepanjang Sungai Melaka bagi memberi peluang kepada para delegasi ini melihatlah keindahan Sungai Melaka yang telah dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Dan di situ kita boleh melihat sedikit gambaran tentang Melaka dahulu dan dipenuhi dengan unsur-unsur sejarah. InsyaAllah melalui lawatan kerja tersebut, para delegasi Kapam akan mempunyai nostalgia untuk datang lagi ke Malaysia, dan mungkin mereka akan terus mengunjungi Melaka kerana terdapat banyak keistimewaan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui program pembangunan pelancongan. Betul. Okey Datuk, terima kasih banyak. Jadi kasih, kepada anda semua yang ingin tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Kapam 2014, teruskan bersama dengan kami. Assalamualaikum Syahril. Waalaikumsalam. Ya Allah. Saya tahu awak memang cari Datuk dah lama kan. Awak cari kat Melaka kan? Saya ke Melaka. Jalan-jalan tunggu Datuk pun. Datuk jumpa awak dekat sini. Saya dah deal baik dengan Datuk ni sebenarnya. Saya sempatlah borak-borak dengan Datuk dekat tu bawah tu Jabatan Seri Gemilang. Terima kasihlah tolong bawa Datuk ke sini sebab saya ada banyak soalan tanya Datuk ni. Okey. Nanti Syahril tanyalah beberapa soalan, nanti saya akan tanya dengan diorang semua tetamu kita hari ni. Pak jangan ke mana-mana tau. Ni sebab kita ada tetamu istimewa hari ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ramai menjawab awak pada hari ini ya. Itulah pasal. Okey, Fazli. Saya tinggal awak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. InsyaAllah hari ini bicara khas Kapam 2014 dan pastinya ini satu perkembangan yang baik Datuk kalau kita nak kongsikan, sebabnya kalau kita nak bicara mengenai Kapam ni mungkin ada setengah yang dah tahu maksud Kapam, ada setengah yang tak tahu lagi, dan sebab kita tahu ini merupakan satu acara yang sangat signifikan sebab kita Malaysia menjadi tuan rumah Datuk. Datuk, secara asasnya Datuk kita nak kongsikan dulu Kapam ni apa Datuk? Terima kasih Syahril. Assalamualaikum kepada semua penonton. Terima kasihlah dapat bersama dengan kita. Jadi Kapam ni ringkasan daripada English.
iaitu Public Commonwealth Association for Public Administration and Management. Tapi kalau hari ini kita sebut Melayu, Melayu ialah Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan. Jadi itu singkatannya KAPAM lah. Jadi kita senang panggil KAPAM. Itulah KAPAMnya. Ya, itu KAPAMnya. Jadi mudah kita tahu bila sebut KAPAM ni di kalangan pentadbiran awam jangan dia orang semua faham. Okey. Baik, Datuk, sambil-sambil tu silakan. Ini kopi minum tak kopi? Memang favourite saya. Memang minum kopi. Kopi saya. Okey, kita ada satu clipping khas nak tontonkan kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu dan kita nak bawakan perbincangan mengenai KAPAM selepas ini. Kita jumpa selepas ini. Perkhidmatan Awam Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Commonwealth bagi Pentadbiran Awam dan Pengurusan dikenali sebagai KAPAM akan menganjurkan persidangan duitahunan KAPAM di Malaysia dari 19 hingga 21 Oktober 2014. Bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC, sidang bertemakan transformasi perkhidmatan awam, suatu bicara baru, dijangka dihadiri oleh lebih 1,000 peserta daripada 53 negara Commonwealth dan antarabangsa. KAPAM ditubuhkan pada tahun 1994, bertindak sebagai satu platform dan pemudah cara bagi tujuan perkongsian maklumat dan pengetahuan mengenai pentadbiran awam di kalangan negara-negara Commonwealth. Penubuhan KAPAM adalah salah satu inisiatif Pertubuhan Commonwealth untuk menggalakkan amalan tadbir urus yang baik, adil dan jujur sebagaimana yang digariskan di dalam Deklarasi Ketua-Ketua Kerajaan dan Negara Commonwealth di Harare, Zimbabwe pada tahun 1991. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang merintis kepada penubuhan KAPAM. Sejak dari awal penubuhannya, Malaysia telah memainkan peranan penting dan banyak menyumbang kepada aktiviti-aktiviti dan pembangunan KAPAM terutamanya dalam bidang pentadbiran awam dan pengurusan. Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid pernah menyandang jawatan Presiden KAPAM pada tahun 1996 hingga 1998. Persidangan duitahunan KAPAM ini dianjurkan setiap 2 tahun dan kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah kepada persidangan duitahunan KAPAM adalah pada tahun 1998. Pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah untuk persidangan ini telah diputuskan semasa persidangan duitahunan KAPAM 2012 di New Delhi, India. Persidangan duitahunan KAPAM 2014 ini juga akan menyaksikan sambutan ulang tahun KAPAM yang ke-20. Okey, kembali bersama kami dalam bicara khas KAPAM 2014 secara langsung. Hari ini saya bersiaran dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Inilah, wow, malam-malam ni berlatar belakangkan PICC sangat begitu indah sekali pada malam ini. Ditemani pula dengan Ketua Pengarah Mampu yang berbahagia, Datuk Wira Omar Kasih. Terima kasih sekali lagi Datuk sudi bersama kami. Dan secara awalnya tadi Datuk dah kongsikan mengenai maksud KAPAM. Dan kita tahu KAPAM ni adalah untuk perkhidmatan awam dan kalau bolehlah Datuk war-warkan dah kepada rakyat Malaysia terutamanya penyawak-penyawak awam di luar sana ni. Malaysia pada tahun ini menjadi tuan rumah Datuk Ya, kita amat bertuah lah Saril pada tahun ini bagi persidangan KAPAM duitahunan bagi tahun 2014 ni kita dipilih menjadi tuan rumah hasil keputusan mesyuarat lembaga pengarah KAPAM yang diadakan di India ni, di Delhi, India. Pada lebih kurang setahun yang lepas, lebih kurang lah hampir setahun. Jadi kita menjadi tuan rumah ni berikutan kita ni memainkan peranan yang penting dalam KAPAM itu sendiri kerana penglibatan kita dalam KAPAM ni sejak penubuhannya lagi pada tahun 1994. Ya, kita ni pelupur. Merupakan negara pelupur, negara perintis dalam menggerakkan penubuhan KAPAM itu sendiri pada tahun 1994. Jadi kiranya setiap 2 tahun sekali tu memang akan ada lah persidangan KAPAM dan kali ini sampai giliran kita balik. Kali ini agak istimewa sikit Syaril, pasal KAPAM ni yang diadakan di sini bersempena dengan sambutan 20 tahun penubuhan KAPAM. Ada signifikannya. Ada signifikannya. Jadi bertuah sangatlah bagi kita penjawat awam dan juga negara Malaysia sendiri tentang penganjuran KAPAM persidangan duitahunan pada kali ini. Ramai yang tanya juga Datuk, ialah kita tahu ini antara persidangan melibatkan negara-negara Commonwealth. Berapa negara yang akan datang Datuk nanti? Kalau
kita ini secara keseluruhannya 53 buah negara, jadi negara Commonwealth ni lebih lagi lah, tetapi yang menjadi anggota pertubuhan KAPAM ini 53 buah negara. Jadi kita mengharapkanlah semua delegasi yang telah dijemput akan dapat menghadiri persidangan KAPAM 2 tahunan ini. Jadi kita sangat berharaplah, dan Saril, pada tahun ini kita mensasarkan pada persidangan kali ini seramai 1,000 orang delegasi. Delegasi dari luar datang sini? Delegasi termasuk delegasi dari Malaysia. Kita mensasar 1,000. Ini termasuklah bekas-bekas penjawat awam atau orang perseorangan yang nak menghadiri persidangan KAPAM 2 tahunan pada tahun 2014 ini. Hari ini dah 15 Oktober, betul-betul persidangannya 19, tapi rasanya 17 sudah start. Persidangannya bermula dengan perasmian lah pada 19, tetapi sebenarnya sempena dengan persidangan KAPAM 2 tahunan ini, acaranya telah bermula pada 17 lagi. Oh, 17 sudah start sekarang ni sebenarnya kita dah menerima kehadiran Sekretariat KAPAM itu sendiri. Dah sampai sendiri. Jadi bermula 17 tu terlibat secara langsung untuk proses penilaian anugerah inovasi KAPAM itu sendiri di peringkat antarabangsa. Jadi pada 17 itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan dapat tahu negara mana yang akan mendapat award yang diperkenalkan dalam 4 bidang. Ya, insya-Allah lah. Kita Malaysia ni alhamdulillah kita masuk di peringkat akhir lah. Jadi mudah-mudahanlah kita rakyat Malaysia ni sama-sama lah mendoakan atas proses ataupun usaha inovasi yang kita lakukan. Sebelum kita nak menjurus ke arah yang Datuk dah sentuh mengenai inovasi, saya kira itu pun antara intipati program KAPAM. 17 tadi katanya akan adanya satu pemilihan untuk jawatan Presiden KAPAM. Sebab sekarang ni naik Presiden KAPAM adalah Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Begini, bukan 17 hari bulan, 18 hari bulan, iaitu hari Sabtu tu. Jadi sebelum itu, sebelum acara pemilihan di Mesyuarat Agung KAPAM tu, dia ada mesyuarat lembaga pengarah dahulu. Di mesyuarat 17 tu. Lembaga pengarah dulu, 17 dan sebelah petang diikuti dengan mesyuarat Agung KAPAM. Dan ketua yang berbahagia ketua Suruh Negara kita dalam sesi pada kali ini, iaitu sesi yang ada semasa ini, beliau sebagai timbalan pengurusi lembaga pengarah KAPAM. Jadi pada persidangan nanti ada pemilihan. Jadi pada mesyuarat agung, bukan persidangan, mesyuarat agung. Mesyuarat dulu. Kita nantikanlah bagaimana tentang keadaan. 18 kita nantikan mesyuarat nanti. Dan selepas itu 19 hari bulan tu barulah Tan Sri Muhyiddin akan merasmikan. Pada 19 hari bulan tu Tan Sri Muhyiddin akan menjadi yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin, timbalan kita akan merasmikan majlis perasmian persidangan KAPAM 2 tahunan. Okey. Baik Datuk, saya ada banyak lagi soalan nak tanya, tapi saya tengok tetamu-tetamu di PICC ni pun macam ada soalan nak tanya juga. Fazli, kalau boleh bersama dengan seorang dua dulu.